Islam baligh, syarat wajib haji, Islam baligh, berakal, merdeka, berkemampuan. Okey, berkemampuan pula dia ada lebih penjelasan berkemampuan tu dari segi apa. Okey, ini kita dah belajar minggu lepas. Okey, lepas tu kita dah belajar juga rukun haji. Okey, rukun haji yang pertama niat. Lepas tu wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, bercukur dengan tertib. Okey, apa yang membezakan rukun haji dengan rukun umrah? Kalau ada soalan, rukun haji dan rukun umrah. Ada satu je perkara yang masa umrah kita tak buat, masa haji je kita buat. Apa dia? Antara 6 dan bercukur. Antara masa umrah juga cukup. Okey, jap. Sa'i antara antara 6. Terus tawaf bentar. Okey, niat ada Yang dalam umrah pun ada niat. kalau yang tawaf di Baitul Haram. Tawaf ada. Baitul. Ada. Sa'i je. Sa'i ada, sa'i sama. Okey. Sa'i pergi 7 kali sa'i antara sa'i dengan marwah ada. Jadi Pun ada. tertib. Ada, mesti tertib dalam rukun dan setiap rukun mesti ada tertib. Yang tak ada ni nombor 2 ni, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ni haji sahaja. Okey. Wukuf di Arafah ni masa bulan haji, masa yang kita sambut masa dekat Malaysia tu, yang kita sambut raya haji, yang orang-orang yang mengerjakan haji dia berwukuf dekat Arafah. Okey, itu je yang membezakan rukun haji dengan umrah. Okey, wajib haji. Okey, wajib haji ni pula dia lain dengan rukun. Okey, tapi dia adalah satu perkara yang wajib untuk setiap jemaah haji lakukan. Okey, wajib. Okey, yang pertama ihram. Okey, berihram di miqat. Okey, miqat ni pula mungkin dalam silibus awak ni tak ada, tapi miqat ada 2 jenis. Okey, miqat zamani dengan miqat yamani. Okey, miqat zamani tu maksudnya dia punya masa bila nak berihram tu. Bila nak berniat ihram tu. Kalau miqat yamani itu tempat. Dia ada tempat yang berbeza-beza. Kita nak niat ihram tu dia ada tempat dia. Macam kalau orang yang daripada Singapura, kat mana tempat dia nak niat ihram. Orang yang daripada Iraq, kat mana tempat dia niat ihram. Orang yang daripada Malaysia, kat mana tempat dia berihram. Dia ada tempat-tempat dia. Okey. Okey. Yang kedua wajib haji ialah meninggalkan perkara-perkara yang dilarang ketika ihram. Okey, contohnya macam kalau lelaki tak boleh pakai pakaian berjahit. Okeylah, lelaki dengan perempuan tak boleh tutup muka. Okey. Dan ada beberapa lagi lah pantang larang ketika ihram. Okey, selepas tu bermalam di Muzdalifah. Okey, yang wajib haji juga termasuk dalam perkara wajib haji ialah bermalam di Muzdalifah. Okey, selepas tu melontar Jamratul Aqabah. Okey, kalau awak ingat minggu lepas Mukadimah terangkan yang bermalam di Muzdalifah tu masa dia sekurang-kurangnya sekejap je. Okey, perkara sunat yang awak buat dekat Muzdalifah tu adalah kutip batu-batu kecil. Untuk apa? Untuk nak melontar selepas tu. Okay, selain daripada kutip batu tu, kita solat, kita berzikir masa bermalam di Muzdalifah. Okay, itu antara perkara sunat. Okay, lepas tu melontar Jamratul Aqabah. Okay, melontar Jamratul Aqabah ni, Afrina kat situ ke Afrina? Awak tutup kamera, Mukadimah tak nampak. Afrina. Okay, Mukadimah teruskan.
Okey, masa melontar Jamratul Aqabah ni, okey, kita kan orang-orang yang mengerjakan haji ni, kita kena melontar jamrah dekat tiang ni. Kalau nampak dalam gambar ni ada tiang ni. Okey, ini kita kita dah disyariatkan buat macam tu sebab kita ikut ada peristiwa masa Nabi Ibrahim. Masa Nabi Ibrahim, ada satu masa tu dia lalu kat batu-batu. Lepas tu dengan izin Allah masa tu syaitan telah munculkan diri tau. Okey, Nabi Ibrahim nampak syaitan. Lepas tu malaikat Jibril yang ajar untuk baling batu, untuk baling Nabi Ibrahim baling batu, baling dekat syaitan tu 3 kali. Maksud syaitan sekali baling, syaitan dah lenyap, dah hilang. Lepas tu kali kedua dia muncul lagi kali kedua. Lepas tu Nabi Ibrahim baling lagi. Lepas tu dia muncul lagi kali ketiga. Lepas tu dia baling lagi. Sebab itulah kita disyariatkan untuk melontar ada 3 jamrah. 3 kali melontar ni. Melontar Jamratul Ula, Wusta dan Aqabah. Kecil, sederhana, besar. Apa nama dia jantung? Kecil, sederhana, besar. Sebab ada ulama yang cakap macam yang masa yang baling 3 kali tu kan, yang masa nampak syaitan tu, dia ada macam okey, lepas tu bermalam di Mina. Okey, wajib haji juga bermalam di Mina. Dia nak bermalam di Mina, orang jemaah haji ni bermalam di Mina sebabnya dia nak melontar Jamratul Aqabah, yang jamrah yang ketiga-tiga ni. Okey, seterusnya hari ni kita tengok jenis-jenis haji. Okey, jenis-jenis haji pun ada 3 jenis. Okey, ada 3 jenis. Yang pertama haji ifrad, yang kedua haji tamattu', yang ketiga haji qiran. Dia ada beza tau ketiga-tiga jenis ni. Okey, haji ifrad. Haji ifrad ni dia mengerjakan haji pada bulan-bulan haji, okey, dan mengerjakan umrah setelah selesai haji. Okey, Muklimah baca dulu. Okey, Muklimah tahu. Okey, haji tamattu' pula mengerjakan umrah terlebih dahulu, kemudian mengerjakan haji pada bulan-bulan haji. Jenis haji ni yang membezakannya adalah bila haji dan umrah ni. Okey, sebabkan kita biasa kalau orang yang mengerjakan haji, dia akan buat umrah dan haji tau. Dia akan buat umrah haji sekali. So jadi persoalannya, dia nak buat haji dulu ke, dia nak buat umrah dulu ke? Macam tu. Itu ada persoalan dia. Okey, sekarang ni kalau haji ifrad pula, okey, kalau haji ifrad yang pertama ni dia buat haji pada bulan haji. Okey, mestilah buat haji pada bulan haji kan. Dia tak boleh buat pada bulan lain. Lepas tu dia buat umrah setelah selesai haji. Kiranya dia buat haji dulu. Okay, dia dah buat haji selesai. Lepas tu baru dia buat umrah. Okey, itu jelas tak kat ni? Jelas. Okey, haji tamattu'. Okay, haji tamattu' ni kebanyakan orang Malaysia buat. Okay, ini yang biasa orang Malaysia buat. Dia buat umrah dulu. Okay, dia pergi ke Mekah, dia buat umrah dulu pada bulan haji. Pada bulan haji maksudnya Zulhijjah. Okay, pada bulan haji, selepas tu mengerjakan umrah terlebih dahulu, kemudian mengerjakan haji pada bulan-bulan haji dalam tahun yang sama. Okay, dalam tahun yang sama dia buat umrah dulu, lepas tu baru dia buat haji. Apa maksud dia? Kenapa dia macam bagi tahu pada tahun yang sama, dalam tahun yang sama? Tahun yang sama sebab mungkin orang tu dia buat umrah tahun yang lain, tahun depan tu baru dia buat haji. Itu dah bukan haji tamattu' lah. Haji tamattu' maksudnya
dia buat umrah dulu, dia dah pergi kat sana. Lepas tu dia dah tahlul, dia dah selesai tawaf, dah selesai sa'i, dah selesai bercukur, tahallul. Lepas tu dia dah tak dalam keadaan ihram. Lepas tu bila dah tiba haji tu, lepas tu dia buat balik, dia niat balik untuk haji. Maksudnya dia buat balik yang niat ihram, tawaf, sa'i, dia buat balik. Tapi tu haji tamattu ni nanti dia kena bayar denda dia, ada kena bayar dam. Tapi itu nanti awak akan belajar nanti, bukan sekarang. Okey, yang ketiga haji qiran. Okey, haji qiran ni mengerjakan ibadah haji dan umrah secara serentak pada bulan-bulan haji. Ini dia buat serentak. Maksudnya dia niatkan sekali, dia buat serentak. Perbezaan dia ketiga ini. Nampak kan? Boleh ke serentak macam tu je? Okey, mau ulang kalau ifrad ni dia buat haji. Dia buat haji dulu, dah selesai haji dia, lepas tu baru dia buat umrah. Okey, haji tamattu ni pula, okey, mungkin orang tu dia nak relax dulu. Kan dia nak relax dulu, sebab kalau umrah ni dia relax sikit. Dia pergi sana, dia nak buat umrah dulu. Dia buat umrah dulu, lepas tu baru buat haji. Okey, pada tahun yang sama. Okey, kalau haji qiran ni dia buat ibadah haji dengan umrah secara serentak. Memakai ihram dengan niat umrah dan haji sekaligus sampai selesai melontar jamrah Aqabah. Okey. Okey, kalau belajar lebih mendalam lagi, so haji tamattu mengerjakan umrah dahulu dalam bulan-bulan haji, kemudian mengerjakan haji pada tahun yang sama. Okay, kalau haji qiran berniat mengerjakan haji dan umrah serentak dalam bulan haji, kemudian melaksanakan semua rukun dan wajib haji. Umrah pula dikira selesai. Maksudnya dia sekaligus. Oh, jadi dia teruslah niat dia untuk dua-dua satu kali buat je tu je. Ya, betul. Sebab kan sama je bila orang tu buat haji, sebab tadi rukun yang membezakannya adalah dalam umrah tak ada wukuf je kan. Dalam umrah tak ada wukuf je. Tapi kalau dia buat semua rukun haji tu, sebenarnya dia dah buat dah rukun umrah tu sebenarnya. Dah sekali kan. So boleh. Okey, seterusnya. Sekarang okey, lafaz niat haji dan umrah. Okey, lafaz niat dia okey, Azmir baca. Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Maksudnya saja aku mengerjakan haji dan umrah dan berihram aku dengan keduanya kerana Allah Ta'ala. Okey, lafaz niat umrah, Afrina. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Okey, awak tengok ni lafaz niat haji dan umrah. Kat tepi ni dalam bracket qiran. Kan tadi haji qiran tu kan dia serentak, dia sekalikan haji dengan umrah. So ini niat untuk menggabungkan. Sahaja aku mengerjakan haji dan umrah dan berihram aku dengan keduanya kerana Allah Ta'ala. Okey,
Kalau niat umrah saja, lafaz niat umrah, nawaitul umrata wa ahramtu bihalillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Okay, jadi dia cuma ni je tengok apa ni, mengerjakan haji dan umrah. Yang point dia, maksudnya bila awak betul-betul nanti kita nak niat nanti, biasanya kita tak baca dia punya jawi ni, bahasa Arab ni. Biasanya kita niat dalam hati, niat bahasa Melayu je lah. Okay, tengok saja aku mengerjakan haji dan umrah. Lepas tu ihram ni kena ada, dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Kalau umrah, saja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Dia ada je kalau untuk haji. Ni kalau lafaz niat haji saja. Saja aku mengerjakan haji dan berihram dengannya. Okay, sama ada awak nak haji sahaja ataupun nak niat umrah sahaja ataupun niat haji dan umrah. Okay. Okay, sunat haji dan umrah. Okay, apa dia perkara-perkara sunat dia? Yang pertama, mandi sunat ihram. Okay, bila hari yang awak nak berihram tu, nak niat ihram tu, okay, kita mandi sunat. Pagi-pagi tu kita mandi sunat. Okay, lepas tu kita solat sunat ihram. Dia ada solat sunat dia. Solat sunat 2 rakaat. Memakai ihram berwarna putih. Memakai ihram berwarna putih tu sunat. Boleh je pakai yang warna lain. Macam kalau perempuan ada yang pakai telekong selain pada warna putih kan. Kalau lelaki biasanya pakai pakai kain putih tu. Itu memang kalau lelaki biasanya pakai putih lah. Okay, kalau perempuan mungkin ada pakai telekong lain, warna lain. Tapi selok-eloknya sunnahnya adalah berpakaian warna putih. Okay, memperbanyakkan lafaz talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lakawal mulk la syarika lak. Apa maksud labbaik Allah ni? Labbaik Allah ni kan, bila kita baca sekarang mungkin kita tak ada feeling tau. Tapi kalau ikut pengalaman mu'alimah lah, nanti bila awak bayangkan, bila awak dah dekat sana kan, Kaabah dekat, biasanya kat sana kan, macam kita naik bas, lepas tu turun bas. Awak bayangkan ni awak ada dekat Mekah ni kan. Bila naik bas, turun bas, awak dah tahu awak ni dah ada dekat Mekah ni. Dah depan tu jalan, lepas tu dah nampak Kaabah. Biasanya masa tu lah, bila kita baca labbaik Allah ni, orang dah nangis dah. Sekejap, cuba kita tengok apa maksud labbaik Allah tu. Labbaik Allah, hamba-Mu telah datang menyambut panggilan-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu. Labbaik Allah tu maksudnya dia seolah-olah macam kita sahut panggilan Allah tu. Sebab kan tak semua orang yang Allah jemput pergi ke Mekah kan. Jadi bila kita dah ada dekat sana tu, kita akan rasa macam bila kita dah lagi-lagi kita nampak Kaabah tu, bila macam kita sedih lah. Masa kita sebut labbaik Allah tu, kadang kita tak sebut pun, nanti orang yang mutawif tu, orang tabung haji tu yang bawa kita, dia yang biasa yang baca kuat-kuat kan. Tapi kadang kita pelan-pelan je baca, tapi itu pun dah sedih. Sebab kita macam terharu, ya Allah, Allah panggil aku kat sini dan aku telah datang, aku telah sahut panggilan seruan-Mu. Okay, jadi itu dia ni, kita kena sunat baca banyak masa kita dah niat ihram. Sunat-sunat dia labbaik Allah, kita perbanyakkan. Ini nama dia lafaz talbiyah.
Okay, bila orang tanya apa itu lafaz talbiyah, ini dia lafaz talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ni Muklimah rasa dah biasa dengar ni waktu lagi-lagi musim haji. Okey. Last sekali, hikmah mengerjakan haji dan umrah. Apa dia kebaikan? Apa kebaikan kita dapat bila kita buat haji dengan umrah? Yang pertama, okey, semestinya lah menjadi tetamu Allah. Kita jadi tetamu Allah. Kalau kita jadi tetap pergi rumah orang, kita pergi jadi tetamu orang-orang biasa kan, jadi tamu kepada manusia. Tapi bila kita pergi buat haji dengan umrah, kita jadi tetamu Allah. Allah yang datang, Allah yang jemput. Kalau kita nak pergi rumah open house, orang jemput kan, Azmi datang, aunty ada buat makan-makan ni, datanglah. Jadi tetamu kepada Mak Afrina. Tapi kalau Azmi pergi Mekah, Azmi jadi tetamu Allah. Masya Allah. Okey, lepas tu pertemuan orang-orang Islam seluruh dunia. Seluruh orang Islam satu dunia berkumpul kat situ solat. Kalau ikut pengalaman Muklimah, perniagaan. Okey, itu juga adalah hikmah mengerjakan haji dan umrah. Okey, lepas tu membentuk peribadi Muslim yang sentiasa bersedia meninggalkan alam dunia. Macam mana tu? Orang yang mengerjakan haji dia dapat membentuk peribadi Muslim yang sentiasa bersedia meninggalkan alam dunia. Macam mana tu Azmi? Kenapa macam tu? Entahlah, saya tak tahu nak cakap macam mana kenapa. Apa ni? Dah sebab apa ni, kadang macam Muklimah, macam mungkin ada orang yang kalau nak pergi apa ni, nak pergi haji tu, dia adalah suatu macam perjuangan tau. Lepas tu sebab haji tu kan ramai orang, dan dekat masuk umrah haji, masa haji lagi haji lah. Kalau buat haji tu setiap kali solat fardu mesti ada orang meninggal kan setiap tu. Dan haji ni kan ramai sangat orang, so tak mustahil lah ada macam kematian yang berlaku. Macam ada kes-kes yang orang yang mati tu, kita macam seolah-olah kan kita nak pergi Mekah Madinah ni, kita seolah-olah meninggalkan keluarga yang dekat Malaysia. Setelah kita nak bersedia meninggalkan alam dunia, seolah macam tu lah. Sebab ada juga dan orang niatkan nak pergi Mekah Madinah tu nak meninggal kat sana, nak meninggal dekat Mekah Madinah. Jadi kita dah prepare awal-awal sebelum kita nak berangkat tu, kita prepare, kita tinggalkan Malaysia, tinggalkan alam dunia macam tu. Okey, yang seterusnya melatih diri bersifat ikhlas dalam segala amalan hanya kerana Allah. Sebab buat haji umrah ni betul-betul kena niat, betul-betul kena niat tu kena betul lah kerana Allah Ta'ala, kena ikhlas. Jadi dia dapat melatih diri kita untuk ikhlas. Okey, yang seterusnya merupakan jihad yang paling utama dengan ganjaran pengampunan dosa. Macam mana cakap tadi lah, jihad yang paling utama. Kalau nak kerjakan haji tu, Muklimah tunjukkan video kan minggu lepas kan, hari tu yang ramai orang tu yang mengerjakan haji. Nanti kita tengok video. Tahukah anda syarat tambahan bagi wanita yang mengerjakan haji dan umrah hendaklah ditemani oleh suami, mahram atau jemaah perempuan yang boleh dipercayai. Okey. Jadi kalau lelaki boleh je senang, boleh pergi seorang-seorang, tapi kalau perempuan yang belum berkahwin tak boleh pergi. Dia kena ditemani oleh suami ataupun mahram dia, atau pakcik dia ke adik-beradik, dia kena bawa. Okey, tapi kalau setahu Muklimah lah, sekarang kalau umrah
perempuan pergi seorang-seorang pun tak apa. Maksudnya kalau yang belum kahwin pun tak apa. Yang maksudnya kalau tak bawa suami, yang tak bawa daripada lelaki pun tak apa. Dia sebab sekarang ni kan negara Arab dia dah keluarkan visa pelancong. So kiranya kita boleh je pergi. Tapi haji muklimah tak pasti. Kalau haji tu kena ke tak bawa mahram untuk perempuan. Okey, jadi ingat perempuan ni dia ada syarat tambahan. Okey, jadi amalkan mula menabung wang sejak kecil. Afrina dengan Azmi dah ada tak? Okey, yang pertama niat. Sorry. Niat. Okey, yang kedua kalau haji apa? Wukuf. Wukuf. Yang ketiga Sa'i. Sa'i ke tawaf dulu? Tawaf dulu, tawaf. Tawaf. Baru sa'i, lepas tu cukur, tertib. Lepas tu sa'i, cukur, tertib. Okey, kalau umrah sama niat. Okey, yang kedua dia tak ada wukuf, dia terus tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat cukur. Yang kelima tertib. Sekejap, ini dia sensitif, kita kena besarkan. Okay, finish. Check my answer. Oh, bercukur. Dia punya pilihan jawapan dia bercukur, tapi muklimah tulis cukur sahaja. Macam ni pun dah salah. Okay, tapi ini dia. Okay, lepas tu okay, ini muklimah tinggalkan homework untuk awak. Nanti awak buat. Okay, ingat mikot makani dengan zamani ni. Tadi muklimah cakap apa? Makani ni untuk apa? Awak ingat ni Zaman tu masa kan? Zaman Yes. tu masa. Jadi mikot zaman ni adalah ni F ni. Ketentuan masa. Okey, ketentuan masa. Okey, ketentuan masa bagi seseorang untuk berniat ihram. Okey, kalau mikot makan ni pula dia adalah ni H. Ketentuan tempat. Tempat atau sempadan untuk berniat ihram. Okay, yang ni bawah ni awak boleh buat sendiri. Lepas tu ni senaraikan semula mikot makan ni. Okay, yang ini awak tak payah buat pun tak apa. Sebab ini kita tak belajar. Okay, yang ni senang sebenarnya. Dia suruh senaraikan. Kalau dia ada 5 tempat.